Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam program dan kuliah bulanan kita, yang insya-Allah kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita sedikit kekuatan dan semangat untuk meneruskan program kita. Dan insya-Allah pada hari ini saya akan saya akan mengupas sedikit sebanyak tentang surah Al-Kahfi yang telah kita bincangkan pada 2 minggu dalam bulan Ramadan yang lepas, di mana kita boleh kita boleh download lah dalam YouTube, dalam internet. Rasanya banyak sangat berkaitan dengan surah Al-Kahfi ini. Antaranya yang saya tahu sepatutnya ada. Sepatutnya ada suara juga. Ada orang pandai ya? Oh, tak ada suara ya? Dalam surah Al-Kahfi yang kita bincangkan dalam dulu, kalau boleh ada soalan nanti siapa yang kita nanti kita tunjukkan. Kita telah pun membincangkan tentang beberapa ayat lah yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi. Yang saya ambil ini bacaan daripada Al-Afasi, bacaan boleh download dalam YouTube, banyak, satu surah penuh yang dibaca oleh beliau. Jadi hari ini insya-Allah kita akan melihat beberapa ayat lah. Okey, saya ambil dalam YouTube, di mana surah Al-Kahfi ini mengandungi 4 ayat yang penting, bukan ayat yang penting, cerita penting yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Cerita yang pertama telah pun kita okey, sebelum saya mengupas ayat-ayat ni, mari kita tengok dulu ayat-ayat tersebut. Kita dengar sedikit ayat berkaitan dengan cerita yang kita nak bincang pada hari ini, ialah cerita Nabi Musa alaihissalam di dalam surah Al-Kahfi. Jadi kita dengar, tak tahu berapa minit nanti saya set, jangan lama sangat insya-Allah. 6 daripada lebih kurang 22 ayat yang menceritakan kisah Nabi Musa di dalam surah Al-Kahfi. Dan cerita Nabi Musa ni cerita yang agak panjang dalam Al-Quran, antara cerita yang terpanjang di dalam Al-Quran. Tapi dalam surah Al-Kahfi ada dia punya objektif tersendiri yang nak disampaikan itu. Mari kita dengar dan kita perhatikan maksud dia. Nampak tak belakang sana? Nampak ada saya? حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت
إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا
وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرن. Jadi kita lihat tadi dan kita dengar bagaimana sedikit potongan ayat Al-Quran yang kita mau lihat pada hari ini, dan kita telah pun melihat maksud yang telah yang diberitahu dalam surah ini. Saya rasa kita berada pada zaman yang cukup beruntung, kerana untuk mendapatkan maklumat-maklumat ni kita terlalu mudah sebenarnya. Kita baca Al-Quran pun melalui internet kan. Kita boleh download dalam YouTube dan kita boleh dengan mudah sekali melihat maksud-maksud yang ada, dan kita boleh dengar, kita boleh setiap masa lah mempelajari benda ni. Berlainan pada satu ketika dulu lah yang kita lihat, pada satu ketika dulu sukar untuk nak cari maksud ayat Quran ni pun, kalau orang yang bukan ustaz payah nak jumpa kan. Tapi zaman sekarang tak payah saja dalam YouTube surah Al-Kahfi, nak bacaan siapa insya-Allah ada kan, dalam siap terjemahan dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Melayu saya tak pasti ada lah. Rasa kalau tak ada tu tuan-tuan lah kena buat kan, itu sebagai sumbangan. Okey, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu cerita ni perlu dikaitkan dengan situasi Bani Israel itu sendiri, kerana Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel. Dan seperti kita tahu bahawa Bani Israel sebelum kedatangan Nabi Musa alaihissalam telah berada di bawah pengabdian dan perhambaan kepada Fir'aun. Pernah dikatakan, wallahu alam betul ke tak betul, bahawa setiap bangsa ni pernah melalui zaman kegemilangan. Saya tak tahu sejauh mana lah. Orang Melayu berkemungkinan besar pernah mengalami zaman kegemilangan dia, sehingga bahasa Melayu digunakan di sekitar Asia Tenggara. Dan sampai saki-baki kerajaan orang Melayu ni masih ada lagi pada hari ini di Malaysia, di Brunei dan di Indonesia. Adapun di negara-negara lain tu sudah kehilangan. Malaysia pun nampak macam nak hilang lah. Saki-baki. Tapi pernah satu ketika dulu bangsa Melayu ni menguasai ruang yang luas, sehingga bahasa Melayu itu menjadi lingua franca kan, dipertuturkan oleh ramai orang. Mungkin kita mengalami zaman kejatuhan yang sedikit demi sedikit memperlihatkan kehilangan identiti. Bani Israel pun macam itu juga, sebab dia adalah makhluk Allah yang juga tunduk kepada nature yang sama, iaitu mengalami jatuh bangun dia. Akhirnya Bani Israel pernah berada dalam zaman yang gelap apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka ni duduk di bawah perhambaan Fir'aun, iaitu bangsa Qibti. Yang sememangnya bangsa Qibti itu pada hari ini mereka malap sangat tamadun mereka. Bangsa Qibti menjadi bangsa minoriti di Mesir sampai ke hari inilah. Zaman kegemilangan bangsa Qibti ini adalah zaman Fir'aun. Mereka menjadi pemerintah yang agung dan membina tamadun yang sangat tinggi lah yang kita lihat. Bila saya pergi ke pusat kajian alam Melayu di UKM, tembika yang digunakan oleh orang Melayu di zaman sebelum kedatangan penjajah British lebih mundur daripada tembika yang digunakan oleh Fir'aun. Macam mana mundur kita? Lebih ketinggalan daripada tembika yang digunakan zaman Fir'aun. Fir'aun 3,000 tahun yang lepas. Jauh maknanya. Dan Fir'aun telah pandai membaca dan menulis semua tulisan dia dalam bentuk simbol-simbol yang akhirnya Microsoft tiru. Bill Gates tengok balik sama Fir'aun balik lah. Dia buat simbol kan.
Dulu belajar komputer payah, tapi bila Bill Gates tiru Fir'aun baru senang sikit. Nampak tekan-tekan dia. Hari ni nak pergi tandas, orang tak tulis tandas lah, orang tulis gambar orang itu, simbol balik. Dunia berputar. Zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun telah memperhambakan Bani Israel ni, menyebabkan Bani Israel ni hidup dalam kejahilan. Bani Israel ni hidup dalam kejahilan dan kemiskinan yang sangat dahsyat. Sebab itulah antara azab yang dibuat oleh Fir'aun pada Bani Israel ni, yuqattiluna abna'ahum wa yastahyu nisa'ahum. Dia membunuh yang lelaki dan membiarkan yang perempuan untuk dijadikan sebagai hamba dan sebagai ini sajalah pemuas hawa nafsu dan sebagainya. Akhirnya terbentuklah satu sifat di mana kalau kita lihat penjajahan dan perhambaan ni mewariskan sifat yang lemah sebenarnya kepada diri orang yang dijajah. Nampak tak? Bangsa yang dijajah ni, dia akan tengok orang yang jajah dia tu hebat. Contohnya kita, semua dari Amerika tu mesti bagus, kan? Tapi semua dari kita anggap tak bagus. Kalau idea orang Melayu bagi, payah orang nak dengar. Tapi kalau orang putih bagi, ni mesti hebat. Tak ada apa pun. Sebab semasa penjajah tu menjajah, dia tidak menjajah ekonomi saja, dia tidak menjajah ketenteraan saja, tetapi dia menjajah akal dan pemikiran. Jadi pada masa tu Bani Israel pun samalah. Sebab itu Bani Israel ni banyak penyakit. Dalaman dia jahil, malas, buta huruf. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan Nabi Musa alaihissalam sebagai satu nikmat kepada mereka untuk mengeluarkan mereka daripada penjajahan. Gitu. Tetapi mendidik orang yang rosak jiwa dia ni memang sukar lah. Sebab nak sedarkan orang yang jahil macam mana? Kita nasihat dia, dia maki kita balik. Kita nak pimpin tangan dia, dia enggan, dia marah dan dia engkar. Ini yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehinggalah apabila Nabi Musa membawa Fir'aun lari dari membawa Bani Israel lari daripada dikejar oleh Fir'aun, lalu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, berlaku pula di situ satu masalah lain, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu bala lagi kepada Bani Israel, yatihuna fil ard. Dia sesat di muka bumi. Sesat di sini yang dimaksudkan ialah mereka sesat di semenanjung Sinai selama 40 tahun. Arba'una sanatan yatihuna fil ard. 40 tahun mereka sesat. Sesat sebab apa? Sebab bila mereka lari daripada cengkaman Fir'aun, lepas daripada cengkaman Fir'aun, kalau kita tengok peta tu, besar kemungkinan mereka duduk di Sinai, semenanjung Sinai. Belajar geografi lah kalau saya lukis lah kalau payah sangat. Boleh ambil white. Benua Afrika macam ni kan. Okey. Ni semenanjung Sinai, ni Arab Saudi dan ini Mesir. Besar kemungkinan, bukan besar kemungkinan tu sangat besar, alam besar tu, Nabi Musa duduk di kawasan ni. Sebab Sungai Nil di kawasan ni. Jadi yang dia pergi tu di sini, yang dikatakan laut yang dibelah oleh Nabi Musa tu ialah Laut Merah. Kemudian mereka di sini Baitul Maqdis dekat je sebenarnya, dari tak okey lah dari sini ke sini. Lalu Allah menyuruh supaya
Bani Israel pergi serang kaum Amalekah, kaum yang menguasai Baitul Maqdis. Suruh pergi berperang, suruh berjihad. Sebab apa? Sebab Allah nak suruh orang Bani Israel yang ada Nabi inilah yang manage Baitul Maqdis tu, supaya Bani Israel ni duduk di Baitul Maqdis. Sebab kaum yang diutuskan Nabi, Baitul Maqdis kan tempat suci kan. Bani Israel dia tak nampak perancangan tu, dia tak nak. Sebab apa dia tak nak? Sebab dia takut pergi berperang. Sebab itulah dia kata idhab anta wa rabbuka faqatila. Bila Nabi Musa suruh pergi, dia kata apa? Dia kata pergilah kau dengan Tuhan kau berperang, kami nak duduk sini ya. Kami tak nak. Jadi disebabkan keengganan ini, Allah jadikan mereka ni 40 tahun merayau tengah ni, tak boleh nak keluar daripada sini. Okay. Pada waktu inilah berlakunya peristiwa, iaitu peristiwa di mana Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada peristiwa ini berlaku sebelum daripada mereka sesat 40 tahun, iaitu selepas daripada zaman Fir'aun dibawa oleh Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah SWT. Lalu dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menceritakan bahawa ada ketika Nabi Musa AS sedang berkhutbah kepada Bani Israel, tiba-tiba ada seorang lelaki, dia bertanya kepada Bani Israel, dia bertanya kepada Nabi Musa, siapakah yang paling alim di dunia, orang yang paling banyak ilmu ni siapa dia? Lalu Nabi Musa kata, aku paling banyak ilmu. Lalu Allah SWT tak berkenan dengan jawapan Nabi Musa. Nabi Musa jawab atas dasar ilmu dia, setakat yang dia tahu, dialah yang paling alim. Tapi Allah pun nak ajar Nabi Musa bahawa bukanlah dia orang yang paling alim. Maknanya bagi seorang Nabi, jawapannya Nabi Musa, Allah nak ajar Nabi Musa ni supaya dia nak ajar kita sebenarnya, tapi dia bawa cerita Nabi Musa kan. Dia nak suruh kita ni tawaduk bahawa ilmu ni tak ada siapa yang lebih berilmu. Maknanya manusia ni ilmu dia tak ke mana. Jadi dan pentingnya ilmu ni kepada manusia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Musa meninggalkan jawatan dia, iaitu turun dari tahta dia menguasai Bani Israel ini, pergi berkelana mencari ilmu. Zaman tu untuk ilmu dengan cara tersebut. Lalu berlakulah cerita ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Musa supaya keluar mencari ilmu. Ketika Nabi Musa keluar mencari ilmu, Nabi Musa berkata, dia pun berada dalam perjalanan. Dia berada dalam perjalanan untuk mencari guru yang dia nak belajar ni. Nampaknya di sini ialah guru yang dia nak belajar ni tidak diketahui di mana tempat tinggal dia. Cuma yang Tuhan suruh Nabi Musa bawa ialah bawa bekalan. Ketika mana kamu lupa bekalan kamu itu, maka di situlah guru kamu akan, maknanya petanda kamu nak dapat guru tu ialah bila kamu lupa bekalan yang kamu bawa. Lalu dalam perjalanan tu, para ulama cuba membincangkan juga, tapi Quran tak bincang benda yang remeh-remeh macam ni. Tapi ulama Islam dia bincang, para pengkaji dia bincang di manakah peristiwa tu berlaku, sebelah sini ke, sebelah sini ke, ataupun sebelah sini. Di manakah peristiwa berlakunya Nabi Musa keluar dengan seorang pembantu dia mencari guru. Sebab apa? Sebab Tuhan kata guru itu akan berada di pertemuan dua laut. Tempat tu adakah di sini sampai ke Gibraltar ataupun di sebelah sini atau di sebelah sini. Tapi kebanyakan yang menyatakan di sebelah sini. Tak penting tempat tu sebenarnya, tapi yang penting di sini ialah pengajaran di mana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar bahawa umat yang kosong ataupun bermasalah tu, salah satu perkara yang kita kena beri perhatian dalam hidup kita ialah
dalam pencarian ilmu. Dan saya rasa alhamdulillah kita antara orang yang beruntung, kita ni masing-masing adalah bidang ilmu masing-masing. Cuma mungkin falsafah ataupun tujuan pencarian ilmu kita tu perlu kita baiki dari semasa ke semasa. Apa yang diterangkan di sini cukup menarik, iaitu apabila Nabi Musa memberitahu kepada teman dia, dan daripada cerita Bani Israel, dia sebutlah nama orang ni, tetapi apa ni, saya tak berapa ingatlah nama dia, nama apa. Dikatakan bahawa orang yang menjadi teman Nabi Musa ni ialah cicit kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi sebenarnya tak penting lah benda tu, siapa-siapa pun kan. Banyak cerita Bani Israel ni lebih detail lah sikit. Nabi Musa menggambarkan di sini, wa idh qala Musa li fatah la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Aku tak akan, dia sebenarnya dia nak terang ayat ni, dia nak terang Nabi Musa ni sangat tinggi dia punya semangat nak cari ilmu. Jadi benda yang paling penting dalam cari ilmu ni semangat sebenarnya. Kalau orang tu sejuk ya, nak belajar apa pun tak boleh. Belajar Quran kena tegur 3 kali berasa hati kata guru, tak payah lagi ya. Dia memang mencari ilmu ni paling penting semangat. Dia kena menyala. Ilmu apa pun kita belajar, cuba pergi belajar silat. Saya pergi 2 kali ya, lepas tu malas. Tu apa? Tumbuk. Apa lembik macam ni? Sepak apa ni? Tak layak aku apa belajar benda lain. Akhirnya orang yang sabar. Kalau belajar bahasa Arab ni, hari pertama 40 orang mari, nak dapat CJ nanti 4 orang je. Memang macam ni. Tapi kalau ceramah ramai. Ceramah umum, panggil sekali mari penuh dewan. Tapi dia sudut tahap keilmuan tu memang kurang lah. Benda-benda yang ilmu ni dia memerlukan kesabaran, dia memerlukan semangat yang lebih kuat. Digambarkan dalam satu ayat yang pendek saja sini. Tapi cuba kita perhati betul-betul. Kita perhati betul. Ramai orang yang bukan tak cerdik, pandai, tapi dari sudut ilmu tak elok. Sebab dia tak sabar. Jadi penting ilmu. Sampai Nabi Musa alaihissalam dah sampai ranking raja dah pada zaman tu, Tuhan kata kamu pergi cari ilmu. Turun jawatan pergi cari ilmu. Ini tidak bermaksud kita kena letak jawatan nak pergi belajar, tapi nak katanya intipati pengajaran dia. Sampailah di suatu tempat Majma'al Bahrain, falamma balagha majma'a bainihima, iaitu apabila sampai tempat yang Tuhan kata kepada Nabi Musa, di situ kamu, iaitu bila kamu lupa itu kamu akan jumpa guru kamu. Rupanya tempat tu ialah pertemuan 2 laut. Di mana tempat tu wallahu alam. Tiba-tiba nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Dia lupa, dia pergi bawa bekalan orang zaman dulu. Yang dia bawa ialah ikan. Nampaknya Nabi Musa ni makan ikan lah. Allah alam lah kan. Tapi dia bawa ikan tu dalam bentuk mana wallahu alam. Tak ada disebut pula ikan tu buat kasam ke. Tak ada sebut. Mungkin ikan tu hidup dah sebenarnya. Dia bawa ikan hidup. Dia tak mungkin wallahu alam. Sebab apa? Sebab bila dia terlupa, ikan tu lari terlepas dalam laut. Tetapi Quran menerangkan ikan tu lari. Tetapi tafsiran, banyak tafsir-tafsir yang menyatakan bahawa ikan tu asalnya ikan masin. Tapi bila terlupa tu hidup, lepas tu lari masuk dalam laut. Jadi di situ ada macam unsur pelik lah kan. Quran tak terang pelik, orang yang mentafsirkan pelik. Saya rasa ini hasil daripada menggunakan Israiliyat dalam pentafsiran. Sebab Israiliyat ni dia banyak guna benda-benda yang pelik lah. Tapi kalau kita baca Quran,
tak pelik lagi lah kat sini, iaitu fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, iaitu ikan tu telah pergi berenang ke dalam laut, masuk dalam laut. Kalau tafsiran secara biasanya maknanya berenang, maknanya dia bawa ikan hidup lah, sebab takkan ikan masin boleh jadi hidup. Tapi kalau nak tafsir secara ni, peliknya ikan masin yang dia nak makan tu pun boleh jadi hidup balik. Dari sudut kekuasaan Allah, Allah tidak pelik lah, boleh menjadikan benda yang mati hidup balik ni memang biasa kan, memang berkuasa. Tapi di dunia ni kebiasaannya Tuhan tak buat lah macam tu. Tapi sebahagian ahli tafsir mengatakan inilah mukjizat Nabi Musa alaihissalam, kerana ikan yang hidup ni bukan semua orang bawa ikan masin jadi hidup tepi pantai boleh hidup balik. Kan, saya nampak di sini tak ada benda pelik lagi lah. Maknanya di situ seolah-olah situ ikan tu ikan yang masih hidup kan. Kemudian Al-Quran menceritakan bila dia teruskan perjalanan, sebenarnya Nabi Musa berehat di tempat tu, ikan tu hilang. Kemudian dia pun meneruskan perjalanan. Bila dia meneruskan perjalanan, sampai satu ketika dia rasa letih dan lapar. Lalu dia pun bagi tahu kepada pembantu dia, mana ikan tadi nak makan ni kan. Kawan ni pun baru tahu, rupanya ikan yang dibawa tadi baru teringat, terlupa nak bagi tahu ikan tadi hilang, terlupa dekat batu yang kita berehat tadi. Maka di sini Nabi Musa alaihissalam kata, inilah tempat yang aku nak sebenarnya. Menampakkan seolah-olah dia pun tak cerita apa yang dia nak kepada pembantu dia. Macam pembantu dia tahu. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhra fa inni nasitul hut. Lepas tu sampailah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dia pun pergi cari balik tempat yang dia telah hilang tadi. Tetapi didapati bahawa ikan itu telah hilang lah. Okey. Di sini disebut syaitan sebagai punca dia terlupa. Memang benda yang buruk ni kita nisbahkan kepada syaitan. Benda yang baik kita tak nisbahkan kepada syaitan. Sebab syaitan tu unsur buruk dalam Al-Quran menggambarkan syaitan tu sendiri maksud dia benda yang buruk, syar'ana, benda yang memberontak. Syaitan tu bila kita terlupa tu dinisbahkan kepada syaitan. Tapi bila kita kaji dari sudut fizikal, lupa ni bukan sebab syaitan, maknanya sebab-sebab fizikal tu wujud. Faham tak? Maksud apa? Maknanya kita baca-baca buku terlupa, kita pun kata syaitan. Betul lah dari sudut tipu daya syaitan tu, betul lah. Tapi dari sudut kekuatan mengingat 100% perbuatan syaitan tak juga. Kalau kita makan zat, kalau kita ni kita boleh. Jadi di situ ada dua unsur, unsur fizikal dan unsur kerohanian. Unsur fizikal ialah makanan berzat tu menguatkan otak, menjadikan orang tu cerdik, kuat ingatan. Tak jadi masalah. Lalu Nabi Musa alaihissalam dia kata, ma kunna nabri zalika ma kunna nabri. Itulah tempat yang aku nak sebenarnya. Lalu dia pun pergi ke arah tempat dia terlupa tadi lah, mencari balik makanan tu kerana dia telah dijanjikan guru tu berada sana. Fa wajada abdan min ibadina. Di sana adanya seorang lelaki. Tuhan kata orang lelaki ni aku berikan kepadanya rahmat dan ilmu. Sebenarnya ayat inilah yang menjadi punca pentafsiran ulama yang mengatakan bahawa ilmu ni terbahagi kepada dua jenis. Satu, ilmu iktisabi, ilmu yang kita boleh cari sendiri.
melalui pengalaman, melalui kajian. Yang kedua, ilmu yang diilhamkan. Sebenarnya dalil dia ayat ni saja. Ilmu yang diilhamkan. Orang sufi, aliran tasawuf, dia menggunakan ilmu ni ada dua jenis melalui ayat ni. Sebab apa? Dia kata, tengok, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu kami ajarkan daripada sisi kami ilmu. Jadi min ladunna, daripada kami. From us, daripada kami. Dan maknanya dia kata ilmu tu, ini pentafsiran saja sebenarnya. Saya tak berapa mentafsirkan macam ni. Sebab mentafsirkan secara begini akan menyebabkan ilmu ni ada dua jenis. Satu ilmu yang boleh belajar, satu ilmu free, Tuhan bagi tahu. Akhirnya orang yang mengaku mengetahui ilmu laduni ni, dia banyaknya dia merepek. Dia kata dia tahu gini. Orang kata tahu yang mana? Allah bagi tahu. Ustaz bagi belajar 4 tahun dapat ijazah. Saya tak pergi belajar, dia baiki kereta je, tapi ilmu tahu, ilmu pandai juga. Sebab apa? Sebab saya memang Allah ajar tu. Banyak dakwaan begitu atas dasar ni. Sebenarnya semua ilmu tu daripada Allah. Yang kita belajar ni pun daripada Allah juga. Sebab dua orang sama-sama belajar, ada orang tak pandai, ada orang pandai. Sebenarnya ilmu tu daripada Allah semua. Sebab itu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda dalam syurga. Allah mengajar macam mana? Saya mentafsirkan, itu saya menggunakan pandangan ulama yang mengatakan Nabi Adam tu belajar dalam syurga, dia diajarkan oleh Allah dengan dia mencipta sendiri, tapi Allah memberi daya otak, daya berfikir, daya kecerdikan. Jadi manusia pun, ilmu biasa pun, ilmu baiki kereta dia ilmu Allah juga, daripada Allah. Allah mengilhamkan kepada manusia, terjumpanya benda. Orang yang buat lampu apa semua tu kan, dia cuba ilmu tajribi dia kan. Itu ilmu berasaskan kepada uji kaji, eksperimen. Cuba ni daripada Allah SWT juga. Kalau Allah tak nak bagi jumpa, tak jumpa lah. Banyak mana lagi ilmu dalam dunia yang kita tak jumpa kan? Zaman dulu orang tak ada ilmu DNA kan, orang tak tahu DNA. Jadi orang ingatkan darah tu dalam zaman dulu, ingatkan darah keluar merah gitulah. Kalau minum air sirap pun masuk dalam ni boleh ganti darah. Baru merah. Bukan. Dalam darah tu ada komponen dia, ada air, ada hemoglobin, ada darah putih. Macam-macam dalam darah tu. Boleh asing pula sekarang ni. Kan? Sakit denggi, tambah platelet je dalam darah. Tak tambah hemoglobin, tambah platelet saja. Kata cuti orang nama. Siapa bagi ilmu tu? Allah juga bagi. Semua Allah ni maha mengetahui. Jadi mengapa ditafsirkan bahawa ilmu laduni itu ilmu yang direct daripada Allah? Saya rasa ini berdasarkan aliran pemikiran yang telah ada. Jadi saya tak gunalah ilmu tu laduni, tak gunakan pendekatan tersebut. Okey. Lalu Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan orang ni. Yang Allah nak gambarkan ialah betapa tawaduknya Nabi Musa alaihissalam. Dia ni Nabi di peringkat tinggi lah, sebab ulul azmi minar rusul. Nabi Musa adalah ulul azmi. Tapi dia pergi berjumpa orang ni, dia pun minta, dia kata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Boleh tak aku nak belajar dengan kau? Kan? Nak ikut kau, nak belajar. Dia merendah diri, walaupun dia tu raja pada zaman tu. Dia kata, ajar aku sikit macam mana. Dia kata, boleh tak aku nak belajar dengan kau? Boleh tak? Aku ke saya ke anak anta ke, wallahu alam kan. Tapi guna bahasa zaman tu lah, bahasa orang Bani Israel zaman tu lah. Tapi dia merendah diri, dia minta. Di sini bukan persoalan perbualan ni,
persoalan ialah dalam ilmu ni satu benda lagi ialah merendah diri. Itu akan menyebabkan seorang tu boleh belajar. Sebab itu dalam hadis Nabi kata 2 orang yang tak akan belajar. Jangan harap nak pandai 2 orang. Siapa dia? Seorang yang malu, dia tak boleh belajar. Malu lah nak pergi kelas. Orang kata aku tak pandai pula. Nak belajar, ada orang nak belajar Quran, dia tak pandai belajar Quran tapi malu kan, nanti nampak pula orang. Jadi bila nak malu, makin tua makin malu. Dah jadi nenek dengan datuk dah baru nak pergi belajar. Gila, nanti orang kata baru Iqra 1 baru nak belajar, dah datuk dah. Baik aku tak belajar, jadi tak belajar kan. Jadi akhirnya orang yang malu ni memang tak belajar. Yang kedua mutakabbir, orang yang meninggi diri. Orang yang ego, dia tak payah nak belajar. Dia payah nak ambil ilmu orang ego. Contohnya balik raya kan jumpa macam-macam orang lah kat kampung kan. Ada orang hebat, ada orang kurang hebat sikit. Bila orang hebat ni bercakap, ada orang kurang hebat ni dia ego. Dia bukan nak ambil kawan ni duduk KL, dah berjaya dalam hidup, ada buat banyak. Balik jumpa orang kampung, nak cerita sikit, dia duduk KL gini-gini. Hak tukang dengar tu bukan nak ambil faedah, nak cerita dia juga hebat dekat kampung. Wah, aku pun kerbau ada 3 ekor dia. 3 ekor. Tapi dia tak nak ngalah, dia pun nak hebat juga. Kawan tu 10 buah emas, aku 3 ekor. Dia tak nak jatuh. Orang ni tak boleh belajar. Dia tak boleh. Belajar dalam erti kata itu. Dalam maknanya pembelajaran kan, dalam seharian pun kita boleh belajar juga, dalam pergaulan dan apa. Jadi satu sikap yang sangat perlu ialah kita kena ada tawaduk. Terutamanya kalau kita belajar perkara yang melibatkan agama, lagilah kan. Sebenarnya ini prinsip umum mempelajari ini sebenarnya. Keinginan yang tinggi dan kita perasaan merendah diri dengan ilmu. Orang yang lebih kita hormat, kita qala innaka lan tastati'a ma'iya sabr. Jadi orang yang dimaksudkan di sini kebanyakan ulama mengatakannya ialah Khidir. Dikatakan nama Khidir ni bukan nama sebenar. Ni nama dalam Facebook ya ni. Khidir ni bukan nama sebenar. Nama sebenar dia saya tak hafal, ada dalam nota saya. Tak ingat nama apa. Dia ni nama Khidir ni nama samaran saja. Dalam Quran ni sebenarnya banyak nama samaran, bukan nama sebenar. Dipanggil Khidir tu wallahu alam macam-macam tafsir lah. Ada tafsiran mengatakan sebab Khudr ni ialah maknanya hijau. Dikatakan bahawa Khudr ni, Khidir ni ialah seorang yang sangat berkat. Bila dia duduk satu-satu tempat tu akan jadi subur, hijau. Dikatakan itu tafsiran andaian ataupun sumber-sumber daripada Bani Israel. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabr wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Memang kamu tidak mampu bersabar tentang apa yang kamu tidak tahu. Tok Guru bagi tahu bahawa Nabi Musa tak tahu. Kalau Nabi Musa ni tidak tawaduk, dia kata aku balik lah, mu nak pelekeh kat aku dah. Aku ni Nabi daripada Bani Israel. Nampak tak? Tapi Nabi Musa merendah diri. Tapi ada setengah orang kita zaman dulu, dia terlalu approach, dia terlalu guna satu hala. Jadi dia tengok guru dalam cerita Nabi Musa ni jenis bantai anak murid dulu. Jadi zaman dulu guru-guru kita banyak guna teknik ni. Orang nak pergi belajar silat kat rumah dia terajang dulu. Nak harus biji. Tak pergi dah, malah pergi dah ke rumah tu guru tu kena dah hari ni. Tapi dalam pendidikan kita tak boleh tengok satu cerita. Nah, ada tengok hadis-hadis lagi dan sebagainya, menjadikan bahawa approach pengajaran tu lebih luas. Contohnya Nabi Khidir ni dia kata kamu tak tahu, macam mana kamu nak ikut aku? Sebab yang nak pergi belajar tu Nabi Musa yang memang tak semangat nak belajar. Ada. Tapi kalau orang tu tak nak belajar dan tak nak dengar, kita pergi kutuk pula dia, ni tak ada ilmu memang.
tak ada guna untuk belajar mana-mana tak pandai. Lagilah orang tak belajar. Itu dari sudut prinsip dakwah pula. Lain dia punya teknik kan. Jadi di sini approach dia kepada orang yang memang dia tu dah nak belajar. Nampak tak? Kita tak boleh ambil satu dan guna semua. Kita kena tengok dulu, kena analisis lebih luas. Qala satajiduni insya-Allah sabiran. Tak ada, insya-Allah aku akan sabar. Wala a'silaka amra, dan aku tidak akan ingkar dengan suruhan kau. Maknanya isi borang dia panggil apa? Auku dia. Apa ni? Ikrar, aku janji dia ni. Aku tak akan pergi demo lah, tak akan macam-macam lah ni. Antara perjanjian Nabi Musa dengan Khidir ialah dia tidak akan mengingkari, dia tak akan fala satajiduni insya-Allah. Maknanya kita diajar supaya tawaduk, iaitu kita tak kata tidak menjazamkan sesuatu, tapi kita diajar supaya mengatakan insya-Allah. Insya-Allah. Dia nak sangat dah tapi dia kata insya-Allah. Sebab kita ni di bawah Allah punya arahan dan ketetapan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Dalam ayat di awal surah Al-Kahfi, Tuhan kata jangan kamu mengatakan sesuatu aku akan buat esok, tetapi katakanlah insya-Allah. Itu sifat orang Islam, insya-Allah. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni. Oleh itu syarat dia kata kalau kamu nak ikut aku boleh, jangan kamu tanya hatta uhditha laka minhu dzikra, sehinggalah aku memberitahu apa yang sebenarnya. Syarat macam ni senang je lah, duduk diam je lah, apa nak tanya pula. Fantalqa, lalu dia pun mula berjalan. Apabila sampai di satu tempat bersisiran pantai, lalu Khidir ni dia nampak sebuah kapal. Kapal tu besar Titanic, kalau besar apa wallahualam lah. Nampaknya kapal tu zaman dulu kapal ni taklah besar sangat. Perahu tu kapal dah zaman dulu. Mungkin buk nelayan ataupun buk nelayan dekat Kuala Besut tu pun lagi besar daripada kapal zaman dulu wallahualam. Sebab zaman 3000 tahun yang lampau terlalu jauh daripada zaman kita. Qala rakibaha, lalu diberi orang kapal ni nampak Khidir dan Musa, lalu mereka pun ambil naik. Dikatakan bahawa mereka naik ni free, tak bayar. Sebab Khidir ni rupanya orang kenal dan orang hormat, dia macam tu lah, dia orang pun naik. Dah lah naik free. Kharaqaha, tiba-tiba Khidir naik, dalam perjalanan tu dia rosakkan kapal tu. Dia adalah macam-macam cerita lah. Cerita dari Bani Israel ni, ada kata dia kopak kapal tu, ada yang kata dia bunuh kapak lah, macam-macam lah. Yang penting dia rosakkan kapal tu, tapi taklah sampai tenggelam. Qala akharaqtaha litughriqa alaha. Lalu Musa pun tegur, kau ni rosakkan kapal orang, dah naik free rosakkan kapal orang pula, kan tenggelam orang kan. Laqad ji'ta syai'an imra, kamu buat ni benda tak betul ni jadi perjanjian dia tak boleh tegur. Tapi nampaknya Nabi Musa AS ni dia memang orang yang prinsip tinggi. Dia nampak benda tak betul memang tegur lalu. Jadi di sini ada setengah orang dia menggunakan teknik ni, dia kata oleh itu ni digunakan oleh orang tasawuf. Dia kata kalau kita dengan guru ni jadilah seperti mayat dengan pemandi mayat, jangan bergerak, jangan apa, biar dia orang basuh, orang kapan, orang apa, jangan kata apa-apa, jangan bergerak. Seolah-olahnya bila kamu dengan guru ni, guru nak buat tonggang terbalik, nak apa pun, jangan kamu tegur. Di sini ada unsur berlebih-lebihan yang kita belajar dalam dalam kesederhanaan Islam. Islam ni dia tak terlalu ekstrim dan dia tak mengabaikan dah. Jadi tidaklah cerita ni sebenarnya pada saya dia tidak bertujuan membawa kepada ke arah demikian. Sebab kita tak boleh tengok ayat Quran ni satu
dan kita tafsir semua. Kita kena lihat juga macam mana kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Mentafsirkan ayat ni, dia tak boleh satu ni. Kita kena tengoklah macam mana hidup Nabi. Hidup Nabi, para sahabat, dia akan tegur. Dia akan, kalau dia rasa tak puas hati, tak ada konsep guru ni jangan buka mulut depan guru, tak ada. Sebab sahabat kan banyak bertanya kan. Walaupun Tuhan larang bertanya, tapi sahabat faham. Bertanya yang dimaksudkan tu bertanya yang remeh-temeh, yang larat-larat ni, yang tu tak boleh. Mari seorang tanya, ayah aku masuk syurga tak? Nabi kata, ayah kau masuk syurga. Mari seorang lagi pula, masuk syurga tak? Kau nak jawab habis berapa ratus ribu sahabat. Nabi kata, ayah kau dan ayah aku masuk neraka. Habis tak tanya lah daripada nak masuk neraka, tak payah tanya. Kalau masuk syurga, rasa kan nak tanya. Jadi di sini kita lihat bahawa kalau soalan tu meleret-leret, tidak digalakkan. Soalan yang remeh-temeh, kalau macam ni, kalau macam ni, tak boleh. Tapi kalau soalan tu wajar, sahabat akan tanya. Yas'alunaka 'anil mahid wa yas'alunaka 'anil ahillah. Banyak soalan yang fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad shi'ta shay'an wa qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku dah katakan bahawa engkau tidak mampu bersabar. Di sini sebenarnya sebahagian para ulama dia kata Khidir ni adalah bukan Nabi, dia kata dia ni seorang alim, seorang wali. Jadi pentafsiran jenis ni membuatkan sebahagian orang aliran sufi ni mengatakan bahawa wali ni dia boleh buat apa yang dibuat oleh Nabi. Tetapi saya punya analisis lah, tapi tak ramai para ulama yang menganggap Khidir ni adalah Nabi. Tapi saya yakin dia ni Nabi. Sebab apa tu? Sebab dia buat benda yang Nabi tak faham. Nabi ni ada ilmu yang setanding dengan Nabi Musa AS tak diberi tahu ilmu tu. Nanti kita tengok sebentar lagi. Qala la tu'akhirni bima nasit. Adab ni pun bagus juga. Nabi Musa kata janganlah ambil apa kira dengan apa yang aku lupa. Wala turhiqni min amri usra. Janganlah letak halangan. Tulang aku ni kan nak cari ilmu, buat mudahlah. Tadi aku tersalah. Di sini dia nak mengajar kita juga bahawa dalam menuntut dan jadi guru, kesalahan tu perlu dimaafkan juga. Jangan terus ambil kesalahan sebagai satu yang tak boleh dimaafkan. Ada pelajar-pelajar masa kecil, masa di universiti pun dia buat kesalahan yang agak besar. Contohnya pecah masuk pejabat, curi kertas jawapan. Ada pelajar buat kerja macam tu, dia curi balik kertas jawapan yang dia jawab. Sebab apa? Dia nak tambah jawapan, dia tinggal baru tahu. Nampak macam jahat lah kan. Kadang-kadang orang macam ni masih ada lagi peluang nak berjaya pada masa depan. Sebab apa? Dia di peringkat remaja ni memang. Tapi janganlah umum nak maafkan tu. Depan pelajar lain tunjuklah dia kena hukum. Tapi belakang tu boleh lah kira ni balik kan. Sebenarnya boleh lagi untuk berjaya. Jangan sampai tahap bunuh orang ke apa semua. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman. Satu perkara lagi kita biasa juga jumpa, iaitu bila dia melalui satu tempat, maka dia berjumpa dengan kanak-kanak yang sedang bermain. Khidir ni tiba-tiba pergi ambil seorang budak tu, pergi bunuh budak. Jadi mana boleh Nabi Musa kata kalau setakat kapal boleh juga, nak sabar ni. Mana boleh kan. Lalu dia pun laqad ji'ta syai'an nukra. Lebih tegas dia kata, iaitu kamu buat ni benda salah. Dia tegur. Lalu Khidir pun kata bahawa kau tidak layak untuk menjadi anak murid aku sebab engkau telah melanggar perjanjian. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu telah bawa satu benda yang tak boleh diterima. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma sabra.
Bukankah aku dah katakan bahawa kau tak boleh bersabar bersama aku? Oh, okey. Baru teringat balik tadi, emosi sangat tadi. Tengok bunuh orang, takkan nak sabar kan? Okey, kau tanya sekali lagi, beri peluang bincang kedua. Tengok macam mana dalam pendidikan tu tak boleh terus menggunakan hukuman. Ya, tapi tak selama-lamanya tak boleh dihukum. Ya, ada murid ni nakal, pergi mintai orang perempuan masuk asrama perempuan, maafkan. Rogol 3 orang, maafkan lagi, mana boleh kan? Kena hukum lah. Ada tahap kesalahan yang kita kena hukum, tapi ada tahap kesalahan yang perlu dimaafkan. Kalau aku tanya sekali lagi, barulah tak boleh kan? Lalu di sini kalau kita lihat Nabi Musa melalui satu lagi cubaan, iaitu apabila dia pergi ke satu kampung. Kampung ni kampung apa wallahu alam lah, tapi bukan Subang Jaya maknanya. Apabila adat orang zaman dulu, siapa yang lalu ke kampung tu, orang kampung tu kena bagi makan. Kat tempat kita pun zaman dulu macam tu juga. Zaman-zaman belum kereta ada dulu. Saya tanya orang yang saya jumpa masa saya belajar di sekolah menengah Sultan Zainal Abidin dulu. Saya ni suka merayau, jumpa orang tua-tua, tanya cerita. Ada jumpa seorang tu, dia ni tua dah, zaman tu dia dah tua sangat dah. Dia kata saya ni peniaga emas masa saya muda dulu. Maknanya kalau zaman tu dia dah 80 tahun, masa dia umur 30 tahun, 20 tahun dulu dia peniaga emas. Dia kata saya pergi jalan kaki dari Kuala Terengganu ke Kota Baru, ambil emas kat Kota Baru, pergi jalan kaki ke Kuala Terengganu. Dia kata bila kami jalan kaki ni, bila kami jumpa kampung, lepas tu lepas asar dah kami akan bermalam di kampung tu. Mana-mana kampung macam RNR lah ni dia ni. Kampung tu dah jadi highway dah kampung dia kan. Bila kami jalan, kalau lepas asar jumpa kampung, kami akan duduk kampung tu, dan ketua kampung akan bagi rumah kat kami. Dan rumah tua kampung kena besar lah, sebab dia yang ambil tetamu ni duduk di rumah tua kampung. Dan ketua kampung akan bagi makan, bagi apa, nak duduk berapa hari pun duduk. Nanti ada orang tak nak balik pula kan. Jadi sampailah esok lusa ke, sambung perjalanan lagi. Tempat kita pun macam tu juga. Tapi di kawasan-kawasan negara-negara lain macam samalah, sebab orang saling memerlukan kan. Tiba-tiba kampung ni entah macam mana kedekut. Tapi bukan Bandar Baru Wangi pula lah kan. Bandar Baru Wangi tak kedekut, cuma dia tak bagi lah tidur rumah dia. Apa yang berlaku, dia tak nak bagi makan. Fawajada fiha jidaran. Sedangkan dia masa berjalan kat kampung tu, dia tengok ada dinding rumah yang nak runtuh. Tiba-tiba Khidir telah berhenti dan baiki dinding yang nak runtuh tu. Rumah orang nak runtuh, dia berhenti baiki. Sedangkan orang kampung tu kedekut nak mampu mereka. Ustaz kata layan apa orang kampung ni, kita minta makan pun dia tak bagi kan. Kalau law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Dia cadang kat Khidir. Dia kata sebenarnya kita boleh ambil upah ni buat kerja ni. Kita, maknanya kita nak makan tak ada. Di sinilah sebenarnya satu cubaan saja daripada Khidir. Dalam mencari ilmu ni, kita jangan gambarkan cubaan yang macam ni saja. Sebenarnya banyak halangan-halangan dalam mencari ilmu yang sepatutnya kita kena sabar. Akibat daripada kita ni di Malaysia, kita hidup dalam dunia yang sangat selesa, maka kita tak sabar nak cari ilmu. Ni masalah kita. Sebab apa? Sebab kita terlalu selesa. Keselesaan tu menyebabkan kita tak mampu buat benda susah, kan? Akhirnya kalau di peringkat anak-anak muda kita, ya Allah, sibuk main game je, nak main-main je, waktu belajar game dengan Facebook. Seorang Pak Imam tu tanya saya, macam mana Ustaz? Saya banyak habis masa main Facebook. Terkejut saya.
Imam mana 6 orang pun boleh jadi leka main Facebook lagi. Bukan mudah persoalan Facebook ni. Saya kata saya pun lebih kurang juga. Tapi tak adalah sampai tak ada kerja buat. Saya ada satu ketua Facebook ni kata. Dia pun minat. Dia kata, ketua macam mana Ustaz? Supaya kita tidak leka Facebook ni. Satu ketua dia, jangan baca Facebook orang, baca Facebook kita. Jadi saya kurang like lah yang orang punya, memang saya tak baca. Saya baca yang saya punya saja. Tapi kalau semua orang buat kerja macam tu, tak jadi Facebook lah. Memang saya jarang lah baca Facebook orang lain. Saya baca Facebook saya saja. Jadi bila 3 kali dah baca, memang letih lah baca. Kita sendiri tulis, baik buat kerja lain. Memang lalai kalau kita kurang. Jadi masalah terlalu senang ni pun jadi penghalang kepada ilmu sebenarnya. Menyebabkan otak kita tumpul dalam membuat analisa, mencari dan As-Safinah. Lalu diterangkan sebenarnya inilah Al-Quran sebenarnya. Inilah kehebatan Al-Quran. Sebenarnya dalam ilmu yang nak disampaikan, sebenarnya banyak lagi orang panggil apa, pengajaran dalam pengajaran. As-Safinah tu fakanat limasakin. Apa antara yang nak diceritakan dalam cerita ni? Apakah pengajaran yang agak terselindung? Iaitu dia nak kata sebenarnya aku tebuk kapal tadi tu sebab apa? Sebab di sana aku tahu ada pemerintah yang jahat, dia suka rampas kapal yang elok. Jadi aku cacatkan kapal ni supaya tak kena rampas. Apa yang dia nak ajar sini? Dia nak ajar fiqh keutamaan, betul tak? Daripada hilang satu kapal, baik kita cacatkan sikit tapi tak kena rampas. Nampak tak? Di sini maknanya antara ilmu yang Khidir nak ajar kepada Nabi Musa AS, pentingnya prioriti dalam membuat keputusan. Jangan pula kerana takut nak cacat. Kamu memang marah aku cacatkan kapal ni, tapi bila kamu tahu bahawa tu objektif aku ialah nak menyelamatkan kapal ni, kamu nak marah lagi tak? Tak marah lah. Bila kita buat sesuatu yang lebih besar, mungkin kita terpaksa mengorbankan sesuatu yang lebih kecil untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Sebenarnya ini antara ilmu yang dia nak sampaikan. Wa kana wara'an malikun ya'khudhu kulla safinatin rasibah. Raja zaman dulu dia nak buat sendiri malah. Yang kapal kan dia kapal macam tu ya. Memang something lah ni dia ni. Kemudian kita lihat pengajaran dalam pengajaran itu sendiri. As-Safinah tu fakanat limasakin. Wa amal ulam fakanat abawahu mu'minain. Ini yang menampakkan Khidir ni bukan manusia biasa, tetapi dia ni Nabi. Sebab apa? Sebab dia kata budak ni ayahnya beriman, lalu kami takut dia bila besar nanti dia jadi kafir dan derhaka pada ibu bapa dia, lalu aku bunuh dia awal-awal. Takkanlah orang biasa boleh pergi bunuh orang. Orang tanya sebab apa? Sebab dia yang takut dia ni jadi jahat, aku bunuh awal dulu. Boleh tak alasan macam tu? Tak ada siapa dalam dunia ni, walaupun tahap dia mengakulah jadi wali ke maha guru ke, dia boleh bunuh orang kerana takut jadi jahat. Tak ada. Kita kena hukum dia hukuman bunuh orang macam ni, kerana dianggap membunuh tanpa sebab, tanpa alasan. Tapi disebabkan dia ni diberitahu oleh Allah, sampai tahap mana mesti dia ni adalah, sebabkan tidak diberitahu bahawa dia ni Nabi ataupun tidak, maka ilmu yang sebegini adalah ilmu para Nabi, bukan orang biasa. Fa'aradna an yubdilahum rabbuhum khair. Wa amal jidar fakana lighulaimin yatimain fil Madinah. Jadi orang boleh tahu dengan pengalaman, dengan maklumat. Adapun rumah tadi tu fakana lighulaimin yatimain,
Ada 2 orang anak yatim, ayah dia tak ada kat sini. Ayah dia orang yang baik, para bukannya ayah dia ni dah mati. Lalu nak sebagai membalas jasa baik ayah dia yang soleh itu, jadi anaknya telah terpelihara hartanya, harta ayah dia kan, anak bagi ke anak, disebut anak ayah tu soleh. Sebab tu kita kalau kita buat baik, kadang-kadang motivasi nak buat baik ni ialah walaupun kita tak dapat upah, orang tak tahu apa nak, kita ingat macam ni, aku buat baik ni nanti Allah, walaupun Allah tak balas dekat aku sendiri, pahala tu memang dah dapat, tapi kalau Allah tak balas lah dengan kebaikan juga, rezeki ke mari balik, Allah balas ke anak-anak pun okey dah. Nampak tak? Kita punya motivasi nak buat baik ni, kebaikan yang Allah balas pada kita tu tak semestinya nampak pada kita saja. Kadang-kadang Allah balas pada anak kita. Saya nasihat awak ni sebab saya ada anak. Kan? Kita nasihat anak murid kita kadang-kadang. Saya nasihat kat awak dengan perangai macam ni bukan sebab apa? Sebab saya pun ada anak juga. Mudah-mudahan dengan saya nasihat awak ni akan ada orang nasihat anak saya pada satu hari. Kita, harapan kita pada Allah, kalau tak balas kat aku pun, balaslah pada zuriat aku. Ni Tuhan nak tunjuk saya. Fakal al-ghulaiman yatimain fil Madinah wa kana tahutan kanzul lahum wa kana abuhuma salihah. Disebut ayah mereka adalah orang yang soleh. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Allah nak supaya anak yang yatim itu sampai ke umur yang matang, barulah dia boleh keluarkan. Kalau dibiarkan dinding tu runtuh, rumah tu runtuh, maka akan ternampaklah khazanah yang ada, maka orang akan ambil. Maka Tuhan nak jaga. Disebut ayah dan ibunya orang yang soleh. Sebab apa? Nak tunjukkan bahawa kebaikan kita tu mungkin menjadi sebab kepada kerahmatan kepada zuriat kita. Barulah motivasi nak buat baik tu panjang. Tak semestinya anak kita tu doa sebut nama kita lah. Bulan puasa banyak isi borang nak suruh doa kan. Tak payah isi borang sebab kalau borang tu banyak sangat tu imam pun malas kan nak sebut. Ada satu surah saya pergi tu tempat tu imam pun baca atas baca bawah, dia masuk lagi ke jamak kan. Takkan nak baca setengah jam. Kita buat benda baik tu, dia kira termasuklah dengan doa orang mukmin dan mukminat, solehin dan solehat. Baca banyak sangat. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, sebagai rahmat daripada Tuhan ada rahmat. Tuhan sebut ayat yang soleh. Wa ma fa'altu an amri dzalika tahwilu ma lam tastati alaihi sabr. Itulah dia pentafsiran terhadap apa yang kau tak sabar. Nabi dalam hadis Bukhari, Nabi kata alangkah kalau Musa bersabar. Lalu kita mungkin dapat tahu lagi apa yang ilmu yang nak diajarkan. Tapi sebenarnya inilah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan inilah dia pengajaran yang nak disampaikan daripada kisah Khidir tadi tu. Namun begitu umat Islam ramai juga yang di sepanjang zaman ni agak tersasar. Mereka baca Quran cerita ni tersalah fokus. Yang difokuskan ialah siapa Khidir tu. Ada yang ekstrim pula percaya Khidir dia kata hidup lagi sampai hari ni. Jadi kalau dia pergi pantai ke apa, panggillah Khidir dia kata. Bila nak ambil pokok, nak buat ubat, kena Assalamualaikum ya Khidir. Dia bagi salam kepada Khidir. Sebab apa? Dia kata Khidir ni penjaga tumbuhan. Ada ular macam tu. Lepas tu supaya tak nampak Khidir ni bila ambil tumbuhan tu, kena ambil sebelah belakang. Ambil macam akhirnya timbul banyaklah dia punya ni kan. Sebenarnya cerita Quran tu fokus lain. Nampak tak? Bila kita banyak menggunakan Israiliyat, dia sedikit demi sedikit dia melencong. Pengajaran sebenar tak ambil, pergi ambil pengajaran lain. Lepas tu duduk bincang ilmu laduni.
Sebab dia bila dia kata Khaydir ni bukan Nabi, orang biasa, jadi dia pun nak jadi Khaydir juga. Jadi dia pun berangan-angan nak jadi Khaydir. Dia nak jadi, dia melihat situasi pengajaran cerita ni dalam bentuk yang tak betul. Jadi nak jadi orang lain, nak jadi macam-macam lah. Bila nak belajar, kena pergi tepi pantai dulu, kena hilang ikan dulu baru Jadi benda tu sebenarnya kita dalam mentafsirkan ayat Quran, kita kena letak ayat Quran tu di bawah frame kehidupan Nabi Muhammad SAW yang lebih besar. Kita tafsirkan macam tu. Kita tak boleh asingkan dia, tengok satu saja. Kita tak akan nampak pengajaran sebenar. Kalau kita dipanggil juz'i dengan kulli, kita menyeluruh dulu. Cerita detail tu kena hubungkan dengan kehidupan menyeluruh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana nampak? Sebab Nabi Muhammad macam mana? Dia tak ada pergi cari orang lain dulu tepi badai apa semua kan. Tapi yang ditekankan ilmu. Jadi di sini sebenarnya itu yang saya rasa setakat saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak kebaikan. Dan kalau siapa yang berminat ataupun saya rasa dapat download sendirilah daripada internet satu surah, iaitu surah Al-Kahfi. Bacaannya pun Masya Allah, Al-Afasi ni memang bagus betul bacaan dia, memang menarik bacaan dia. Dan disebutlah di sini bahawa siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, dia akan diterangi oleh cahaya sehinggalah pada minggu yang akan datang. Dia nak cerita sebenarnya besarnya pengajaran surah Al-Kahfi ni, bahawa boleh memberi panduan kepada kita. Kalau kita baca setiap minggu, sudah tentu apa orang panggil semangat dan pelajaran tu akan berkekalan pada kita. Pentingnya intipati surah ni lah. Mudah-mudahan kita baca Quran, janganlah mengharapkan cahaya yang pelik-pelik tu, tapi kita anggap sebagai satu panduan kan. Kena upgrade lah kita punya bacaan tu, kalau boleh biar jadi faham lah. Sekarang ni pun dah ada yang kita diibaratkan seperti dalam Quran sebut orang-orang yang humilut Taurat summa lam yahmiluha kamathali himari yahmilu asfar. Orang-orang yang dipikulkan kepada mereka kitab Taurat tetapi tidak memikulnya, seperti keledai yang memikul buku. Dia pikul buku tapi tak dapat apa. Jadi mudah-mudahan kita tak baca Quran dalam bentuk tu, baca ataupun hormat Quran dari sudut fizikal, dari sudut amalan, pengajaran dan intipati, tak apa. Kita minta kita lebih baik daripada itu. Saya rasa setakat saja. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kerja ke sebab sekarang pukul 7. Boleh nak minta diri kalau siapa yang tak boleh. Ya. Macam kan Ustaz mention pasal yang pasal kapal yang Nabi Jibril rosak tu kan. Ya. So macamnya kalau macam kadang kita tengok cerita orang putih ni, katalah dia ada satu kejadian yang dapat satu bandar tu. Jadi untuk selesaikan masalah tu, dia musnahkan satu bandar tu. Adakah itu dikira benda yang sama? Macam mana dia musnahkan satu bandar? Macam katalah ada penyakit dekat satu bandar. Oh. Untuk avoid penyakit tu berjangkit keluar, dia kena musnah. Kita tak sampailah tahap macam tu. Itu macam khayalan orang putih tu cerita apa, wallahu alam lah kan, dia musnahkan. Tapi ataupun Ustaz, macam kalau kata dulu kan teroris kan, teroris yang selepas September 9 September, ya. Maknanya certain country yang Islami cakap dia tak mengaku rakyat dia yang akan tangkap untuk mengelakkan dia diserang oleh mereka. Oh, saya kira
soal kalau pada tahap membunuh tu tak boleh ya. Kalau tahap membunuh maknanya dia bunuh untuk menunjukkan dia tidak salah, tak boleh lah. Sebab nyawa manusia ni tidak dibenarkan untuk kita bunuh kecuali dengan bila sabit dia tu bersalah untuk nyawa. Sehingga para ulama dia bincang, kalau sekiranya suatu kumpulan orang Islam ni berselindung di sebalik ada orang kafir, menjadikan orang Islam ni tawanan, lalu dia berperang dengan orang Islam, jadi dia bunuh orang Islam ni, dia berselindung di sebalik orang Islam juga. Jadi orang Islam nak tembak, takut kena orang Islam, mati. Boleh tak kita tembak saja, yang penting kumpulan bukan Islam tu dapat dikalahkan. Nampak tak? Dia panggil tatarus bil muslimin. Di sini pun ada perdebatan juga di antara yang membenar dengan yang tidak membenarkan. Maknanya begitu sekali kehormatan nyawa orang Islam ni, sampai tahap itu pun ada perbincangan, ada pro dengan kontra juga. Tapi walaupun yang menampakkan dari sudut teorinya, maknanya memang kita nampak bolehlah diserang sebab mengelakkan mati orang Islam dalam bentuk yang lebih besar. Ada perbincangan macam tu lah. Ada ya. Ya, betul. Ya. Ya, betul. Mungkin satu tak apa, nak minta diri tak apa. Kalau ada nak balik tu tak apa. Sehingga maknanya pengurusan ilmu lah. Pengurusan ilmu ni cukup penting sebenarnya, sebab zaman ni zaman ledakan ilmu. Kalau kita semangat nak belajar pun, kalau kita tidak manage dengan baik, nanti kita tak belajar juga. Kita sibuk belajar tapi akhirnya kita tak belajar, kita tak dapat ilmu. Sebab kalau kita buka YouTube saja, macam-macam ilmu ada. Jadi macam pening kepala kita nak ambil mana satu kan. Sekejap ni, akhirnya tak dapat. Macam saya lah, kalau buka je YouTube, nak belajar apa? Nak belajar Photoshop lah, nak belajar komputer saja banyak, matematik, bahasa, jadi tak habis benda tu. Akhirnya 2 bulan dah duduk main, ni sikit. Jadi di sini timbulnya isu macam mana kita nak manage benda tu. Jadi bila benda ni kena pada saya pun cuba fikir, baru kita tahu bahawa kita kena mengakui kita tak boleh pandai semua benda. Tapi kita boleh untuk mempunyai satu bidang ilmu kita, mana kita mesti mempunyai pengkhususan, kan? Maknanya bidang apa yang memang kita expert betul. Kemudian bidang lain tu menjadi pengetahuan am dari kita. Itu satu. Maknanya kalau orang tu bidang dia multimedia, dalam multimedia ni banyak lagi kan. Saya ambil multimedia secara umum satu benda, ataupun kita katalah undang-undang keluarga Islam, memang pakar dalam. Tapi dalam benda lain dia menjadi pengetahuan am. Salah satu perkara yang dia tak boleh tinggal ialah pengetahuan agama. Jadi pada waktu itu pengetahuan agama ni dia pengetahuan am. Kena salah satu yang mesti tak boleh tinggal ialah pengetahuan agama lah. Tapi dia tidak boleh jadi pakar lah dalam bidang agama. Cuma saya buat ni dah melukis sikit boleh. Saya buat dalam CV. Ada satu trend yang saya buat. Saya namakan dia Wasafiah Islam dalam Kerjaya. Mana seorang tu nak develop kerjaya dia, tapi dia nak jadi orang yang
dalam ilmu ni ada benda yang mesti kita pandai. Ilmu tu dulu kan. Ini benda-benda yang foundation. Saya kata bahasa Inggeris kata kan komputer dia, tapi dia pada dulu pada asas ni. Asas ni dia tak tinggi, tapi dia memang perlu. Lepas tu benda lain kita nak pandai silat, ada CJ silat, ada typing hitam ke. Itu tak kira, ada bahasa Jepun, bahasa Korea sikit, bahasa Arab. Ikut kita lah kan. Tapi dia yang ni kena ni. Tapi kita nak tinggikan ni sampai tinggi memang tak boleh. Habis-habis tinggi kita boleh tinggi 2 saja. Di zaman ni lah 2. Tapi untuk kalau kita pergi terlalu nak meninggikan yang ni, kita akan tinggal yang ni. Tak gambaran dia. Tak nampak benda ni menyebabkan kita banyak belajar tapi tak pandai-pandai. Semua benda nak belajar. Tengok dulu ni, sehari tutup dulu internet. Bukan baca benda yang mengarut, baca benda berguna. Tapi 3 hari pergi masuk bab lain pula, dah terlupa dah bab tu. Jadi kita tak ke mana. Kita kena manage macam tu. Kalau buat macam ni, insyaAllah rahsia. Ustaz, macam mana orang yang belajar qiraat Al-Quran, yang belajar sushi, wash, tu kita nak belajar. Kita kena tahu siapa kita. nak belajar dia sebagai apa? Dalam nak belajar dia sebagai ilmu pengkhususan kita lah, ataupun dia nak belajar sebagai ilmu. Tapi dia bukan di sini. Belajar qiraat ni bukan foundation. Sebab apa? Sebab bila kita pandai satu baca Quran itu hafaz kita ada. Kita dah boleh baca Quran, boleh belajar tafsir, boleh mempunyai maklumat ilmu agama. Ilmu qiraat tu ialah ilmu sini. Bagi saya, ilmu qiraat saya sini saja. Ni je. Kalau tanya bab qiraat boleh cakap, tapi ini jelah. Kalau di bidang maqasid syariah, bidang yang saya sentiasa ambil. Nampak tak? Jadi puan kena tahu siapa puan. Nak qiraat tu nak jadi ni mulakan lah. Banyak dalam YouTube banyak. Baca Quran, baca pergi tuition, pergi. Memang boleh. Zaman kita ni ilmu boleh di-develop tanpa kita masuk universiti. Zaman kita ni zaman ni. Tapi kalau kita tak manage macam ni, habis kita setahun tak ada apa kesan. Baca jarah ni, baca ni gitu ni. Ya. Wallahu a'lam.